Okey, nombor 2. Berapa nombor peroksidaan untuk barium? Positif 2. Positif 2. So, boleh buatlah jalan kerja dia BA tambah oksigen negatif 2, hidrogen positif 1 dan dia ada 2. So, letak depan lah 2 ni. Sama dengan kosong sebab dia tak ada cas apa-apa. So, negatif 2 tambah 1, negatif 1. Negatif 1 darab 2 jadi negatif 2. So, BA sama dengan positif 2. Pindah sana jadi positif 2. Okey. Untuk nombor 3, apa jawapan dia? Positif 3. Okey, positif 3. So, maknanya AL, awak nak cari yang bergaris, dia gariskan H. So, AL tu awak kena tahulah AL3+. Salah. Okey. Positif 3 tambah, okey, H tu ada 3. So, awak buat dulu 3H sama dengan kosong. So, 3H sama dengan 3 pindah sana jadi negatif 3. So, H sama dengan negatif 1. Okey. Nombor 4. Okey, awak nak H. Kalau dia tak garis, dia anggap awak hafal. Positif 1. O berapa O? Negatif 2. Negatif 2. Tambah BR sama dengan kosong. So BR negatif 2 tambah 1 negatif 2 tambah 1 negatif 1 pindah sana jadi positif 1. Okay, walaupun awak hafal BR minus kan biasanya. Tapi untuk kes bila gabungan dia boleh jadi nilai lain. So yang kita duk hafal biasa-biasa kalau BR seorang memang BR minus. Tapi sebab dia bergabung dengan HO so dia jadi positif pula. Okay. Nombor 5. Berapa nilai CU? 12. 12. Tambah 2. Tambah 1. Jawapan dia tambah 1. Ada yang saya dapat tak? positif 1. Ada. Okay, so tambah 1. Sebab CU ada 2. So kita buat 2 CU. Tambah O negatif 2 sama dengan kosong. So 2 CU sama dengan negatif 2 pindah sana jadi positif 2. So CU sama positif 2 bahagi 2 dapatlah positif 1. 2 CU sama dengan positif 2. So nak dapatkan CU saja bahagilah 2. So jawapan akhir kena ada positif. Positif 1. Okey, nombor 6. Positif 3. Positif 3. Okey, ada masalah tak nombor 6? Nak tunjuk tak? Tak ada. Tak ada, boleh dapat Boleh. Okey, nombor 7. Tak tahu. Nombor 7 tak tahu. Okey, nombor 7 kita nak cari V. So V tambah O
charge dia negatif 2, O2 minus. Sama dengan charge keseluruhan positif 2. Okay, so V positif negatif lah kan, pindah sana. Positif 2, negatif 2 pindah sana jadi positif 2 juga. So V sama dengan positif 4. Okay, bukan sama dengan kosong sebab charge dia ada 2 kat hujung ni. So sama dengan plus 2. So awak settlekan guna mat. So V sama dengan positif 4. Okay, nombor 8. Siapa dapat? Kosong ke tadi? Kosong. Memang tak ada sebab dia satu molekul ni. Satu lagi macam mana awak nak settlekan guna mat kan? Dia tak ada apa-apa nombor lepas dia. So S8 sama dengan kosong. Maknanya kalau awak buat 8S sama dengan kosong. So S kosong lah ni. So disebabkan satu lagi dia adalah molekul. So awak akan dapat S tu adalah nilai dia kosong. Okay, so habis untuk nombor peroksidaan. Okay. Sekarang cek. Ya. Boleh siapa explain sikit? So, nombor peroksidaan dan penamaan sebatian mengikut penamaan IUPAC. Okay, so IUPAC ni, I ni international. So, satu dunia guna kaedah yang sama untuk penamaan unsur-unsur kimia ni. Okay, so dia kata unsur peralihan ialah logam yang lazimnya menunjukkan lebih daripada satu nombor peroksidaan. Okay, so contohnya ferrum 2, ferrum 3. Okey, mengikut sistem IUPAC, angka Roman digunakan. Okey, angka Roman angka Roman digunakan untuk menunjukkan nombor pengoksidaan. Okey, awak salin dulu tajuk. Okey, modul dah sampai. Lepas ni kita akan guna modul. Tapi cikgu nak nanti awak bagi tahu parent awak kena bank in kat cikgu sebab cikgu kena RM12. Nanti cikgu akan letak kat guard dan cikgu tulis nama siap-siap dengan marker. So kalau awak tak ambil lagi modul tu awak kena salin lah. Boleh tak? Bila nak ambil? Boleh. Okey, macam ni cikgu akan bagi tahu nanti sebab cikgu tengah merangka lagi macam mana cara efektif sebab minggu depan minggu first exam, so cikgu tak nak kacau lagi lah, mungkin kelas kabut first exam SPM kan, mungkin minggu kedua, minggu sekali lagi lah kot. Okey, modul harga dia RM12. Nanti awak minta lah parent bank in kat cikgu sebab cikgu kena bayar dekat ni lah owner dia. Okey, sebab awak cikgu. Awak Baik. awak sekolah pun bulan 4 kan. So lambat lagi. Okey. So salin tajuk. Okey. Salin tajuk. Okey, lepas tu awak ambil point 2. Kenapa pula dia hang? Okey, ambil point nombor 2. Angka Roman digunakan untuk menunjukkan nombor peroksidaan. Okey, ambil point 2.
Okay, ambil point 2. Okay. So, penamaan ni hanya untuk kes yang ada lebih daripada satu nombor peroksidaan. Okay, untuk kes yang ada satu je nombor peroksidaan, kita tak perlu angka Roman. Okay, jadi awak ambil point dalam dekat info ni. Okay, logam yang hanya mempunyai satu nombor peroksidaan dalam sebatiannya tidak memerlukan angka Roman. Contoh magnesium. Okay, awak just bagi nama dia magnesium nitrat. Awak tak bagi nama dia. Okay, kita tak namakan magnesium 2 nitrat. Allah. Magnesium 2 nitrat. Ini salah Okay. Untuk kes yang awak hafal, cas dia ada satu je. So kita tak perlu letak nombor Roman. Kita letak magnesium nitrat je lah. Tapi untuk kes yang ada kembar macam ferrum 2, ferrum 3, macam mana nak bezakan dia? Okay, so kita kena letak nombor Roman. So nombor Roman tu refer kepada apa? Refer kepada dia punya nombor peroksidaan ataupun cas. Okay, so nota yang bawah. Okay, okay untuk ferrum, okay, awak salin dia punya simbol ferrum FeNO32 dan nama dia, nama ikut IUPAC. Yang ni dengan yang ni. Okay, so daripada simbol, awak kena pastilah dia punya cas. So 2 ni milik ferrum ni. So dia adalah ferrum 2. Jadi kita akan letak nama dia ferrum 2 nitrat. Okay, 3 ni asalnya cas untuk ferrum. So dia punya nama ferrum 3 nitrat. Okay, so awak salin simbol, lepas tu nama dia. Okay, dah belum? Dah. Dah. Okay, untuk Saya nama belum. bawah. Cepat Hakim. Okay, untuk yang bawah. Okay, cikgu nak awak ambil. Okay, kita tengok yang pertama je. Okay, kenapa dia dapat mangan 4 oksida? Okay, jadi awak kena ambil balik. Okay, macam mana nak dapatkan nilai mangan? Okay, biasanya so awak cari guna kaedah mat yang mula-mula tu mangan tambah 2 darab negatif 2 untuk oksigen sama dengan kosong. So mangan adalah positif 4. Okay, jadi nama dia akan jadi mangan 4 oksida. Mangan 4 oksida. Okay, so macam mana dia dapat MnO2? So MnO2 ni dapat daripada, so mangan tadi 4 kan? Mn4 plus O2 minus. So bila kita silang, kita dapat
Mn2O4. Lepas tu kita empirikkan, kecilkan nombor dia, dia akan dapat MnO2. So mula macam mana kita nak dapat charge dia? Awak guna kaedah sebelum ni lah, kaedah yang homework tu. Okay, dah dapat 4 plus. So O awak hafal, O2 minus. So macam mana dia dapat MnO2 je? So asalnya dia silang charge 4 dengan 2 tu, lepas tu dia kecilkan nombor dia. So dapatlah MnO2. Okay. Cikgu, Ya, saya tak faham lah. Apa beza yang mangan 4 oksida ni dengan yang tadi magnesium? okey. Logam-logam yang ada Roman ni hanya untuk logam unsur peralihan. Kan awak punya jadual berkala tu kan yang bahagian tengah tu. Ingat tak yang cikgu suruh awak buat brochure? Ingat tak? Awak buat brochure tahun lepas tu, kan awak cerita pasal logam yang kat tengah tu. Okey, hanya logam kat tengah tu saja yang ada yang ada nombor nombor Roman ni. Okey, contohnya magnesium. Magnesium dia kumpulan 2. So dia bukan duduk kat tengah-tengah tu. So kalau awak bagi nama MgO, awak akan tulis magnesium oksida. Okey. Kita tak tulis magnesium 2 oksida. Okey, sebab apa? Sebab magnesium ni kumpulan 2. Dia bukan logam peralihan. Maka kita tak perlu tulis Roman. So maknanya yang page ni nak cerita logam peralihan biasanya nama dia ada Roman. Tu je. So macam mana nak tahu kalau dalam periksa? Dalam periksa kertas 2 akan ada jadual berkala. Contohlah soalan minta awak bagi nama. Okey, awak check dulu ni dekat logam peralihan ke? So kalau logam peralihan awak kena cari nombor peroksidaan. Untuk awak tulis sebagai ni lah macam awak tulis nombor Roman dia ni. Okay, faham tak? Dia nak jelaskan pasal Roman ni je. So bila masa nak guna Roman, bila logam peralihan. Okay. Okay, so sekarang kita try jawab. Okay. Cuba jawab yang B. B dulu. Cikgu nak nama dia. Jawab terus buat dekat nota awak tu, tak payah salin soalan. Buat je. CuO apa nama dia? CuO apa nama dia? Okey, apa nama dia? CuO. Kuprum 2 oksida. Okey, kuprum 2 oksida. Okey, kuprum 2 oksida. Okey, yang A ni apa nama dia? Cu2O. Okey, so tadi awak tahu charge dia Cu2 plus O2 minus kan? So bila nak bagi nama kuprum 2 oksida. Kuprum 2 oksida. Okey, tak ada 2 kosong markah. Sebab kuprum ni dia logam peralihan. Okey, A. Apa nama A? Cari charge dia dulu. Baru awak boleh bagi nama. Okay, apa nama untuk A? Kuprum oksida. Okey, kuprum oksida salah, tertinggal sikit tu. Kuprum 1 kuprum positif 1. Positif 1 lah. Maknanya awak kena tulis Roman dia lah. Okey, bila awak cari charge dia
Cu2O. Pisahkan balik. O2 ni siapa punya? 2 ni adalah oksigen punya. So maknanya berapa nilai O2 minus kan? O2 minus. So berapa nilai Cu ni? Cu ni mesti plus. Baru awak dapat Cu2O bila awak silang. Okey, jadi bila bagi nama cuprum 1 oksida. Cuprum 1 oksida. Okey. Okey, dapat untuk soalan 1A, 1B. Okey, nombor 2A. Cuba cari formula dia. Okey. Ni sekejap. Yang ni cikgu kena panggil lah seorang. Okey, cikgu nak okey, Luqman. Luqman, apa formula untuk 2A? Yang mana Ego? 2A. 2A. Apa formula? Dia bagi nama. Dia nak formula. Apa formula dia? V2O5. Okey, V2O5, betul. Okey, sebab macam mana awak tahu nilai V? Berdasarkan nombor Roman. So, nombor Roman dia 5. So, maknanya V5 plus O awak hafal lah, O2 minus. So, dapatlah V2O5. Okey, B, Azlan. Azlan, B, soalan B. Azlan pergi berak. Azlan ada? Okay, Raja. Na2O. Okay, Na2O bagus. Okay, C, Amir Yusof. Cikgu nampak dia ada. Amir, where are you Amir? Amir mana Amir? Dekat chat hati bukan main ni Okay, siapa nak tolong Amir? Apa jawapan untuk pelambang Cikgu nak try? Okay. Nak try? Boleh. PbCO3 2. Okay. Betul ke? CO3 charge dia berapa? PbCO3 2. Okay. Check balik charge dia Ain. PB berapa plus? 2 plus. PB 2 plus. CO3 2 minus. 2 minus. 2 minus. So tinggal PB CO3. So hati-hati dekat sini. Okay. Ha. Okay, cikgu. Okay.
sekarang okey bagus Ain. Cuba. Okey, sekarang apa dia? Okey, Nurin. Cuba bagi nama untuk ferrum Fe2O3. Fe2O3. Soalan seterusnya ni. Fe2O3. Ferrum 2 oksida. Ferrum 2 ke ferrum 3 Nurin? Tengok betul-betul. Okay. Tengok betul-betul. 3 ni milik siapa? 3. Ferrum 3 oksida. Ferrum 3. Sebab 3 ni milik ferrum. So nama dia ferrum 3 oksida. Okay. Syahadah bagi nama untuk aluminium tu. Apa nama dia? Aluminium 3 oksida. Okey. Untuk aluminium kumpulan berapa? Adakah di logam peralihan? Okey, aluminium dia bukan logam peralihan, dia kumpulan 13. Okey, logam peralihan dari kumpulan 3 sampai 12. Okey, so aluminium ni 13, maka dia bukan logam peralihan. Jadi awak akan bagi nama aluminium oksida je. Okey, tanpa 3 tu. Sebab apa? Sebab dia bukan kumpulan peralihan. Unsur peralihan. Okey. Aluminium je ke cikgu? Aluminium, natrium. Sebab natrium kumpulan 1, natrium, lithium, kalium tu kumpulan 1. So lepas ni macam mana awak nak check? Awak ada jadual berkala nanti bila exam, check kedudukan dia kat mana. Kalau kedudukan dia, okey, untuk yang tak ingat, ni kan jadual berkala awak kan. Okey, kat area sini. Ini adalah logam peralihan. So logam peralihan ni bila nak nama kena ada nombor pengoksidaan. Oh, okey. Baik. So hanya logam peralihan saja. So aluminium tadi duduk kat sini, kumpulan 13. Kat tengah ni, sini 1, 2, 3 sampai 12. Naik atas 13 sampai 18 kumpulan dia. Okay, jadi hanya logam di kumpulan 3 hingga 12 ni saja yang ada nombor Roman. Nombor Roman. Okay. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Okay, awak salin tajuk. Pertukaran ferrum 2 kepada ferrum 3 dan sebaliknya. Okay, so ini adalah ubat yang ibu mengandung kena makan untuk tambah ferrum ni untuk tambah hemoglobin. Dia kata okay, sebatian ion ferrum 2 dan sebatian ion ferrum 3 banyak digunakan dalam kehidupan kita. So gambar ni gambar pil zat besi yang mengandungi ferrum 2 glukonat yang diberikan kepada pesakit anemia dan wanita hamil. Okey. Sebab kalau okey, awak pun belajar bio, kalau HB seseorang tu rendah, dia cepat pitam. Okey, lagi kalau ibu mengandung, bila HB dia rendah, bahaya untuk baby. Okay, jadi bila kita pregnant, inilah ubat yang kena makan. Dan bau dia pun bau yang tak menyenangkan lah, bau ferrum ni, bau ubat ferrum ni. Dan kesan dia, najis kita akan warna perang. Memang nampak lah gelap. Dan kalau kurang minum air boleh sembelit. So adalah side effect dia.
Tapi sebenarnya nak tolong wanita hamil ni lah untuk tambah dia punya zat besi. Okay, so kehadiran ferrum 2 dan ferrum 3 dapat ditentusahkan dengan NaOH dan ammonia aqueous. Okay, ni semua yang buat masa sebelum kita PKPB dulu, yang titik-titik atas board tu. Yang awak letak thiocyanate tu yang tiba-tiba jadi merah darah tu. Okay, itu adalah cara kita nak tentukan lah. Ferrum 2 warna lain. Kalau kita tentukan ferrum 3 warna lain. Okay. So eksperimen ni kita, okay, ni pun tak boleh nak buat sebab air bromin ni adalah beracun. Jadi kita tak buat pun, cuma belajar konsep je. Sebab air bromin, air klorin ni bahaya ke? Okay. Cuma kita kena tahu konsep dia. Okay, so recall balik, apa warna ferrum 2? Warna apa? Hijau. 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 Okay, ferrum 3? Perang. 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 So dia akan bertukar macam tu lah. Kalau starting dia ferrum 2, dia akan jadi ferrum 3, hijau ke perang. Kalau dia start dengan 3, perang ke hijau. Tu je dua warna tu, dia tak lari warna lain. Okay. Okay, eksperimen pertama guna ferrum 2 sulfat dengan air bromin. Eksperimen kedua guna zinc dengan ferrum 3. Sekejap. Tengok terus ni. Okay, so yang ni, sekejap. Okay, awak salin dah tajuk kan? Dah. Dah. Okay, sekarang awak just salin radas ni je. Lukislah sikit ini dengan yang bawah ni. Okay, lukis. Okay, buku teks awak tak cukup kimia je kan? Kimia dengan apa? SK. Oh, SK. Dengan SK. Sebab Okay, saya. kimia belum sampai lagi. SK sebab budak form 5 tengah guna. Cikgu salin radas tu je. Salin radas. Tengah radas bawah ni. Sekejap. Okay, awak salin dua-dua radas. Okay, awak salin radas. Lepas tu tinggal ruang sikit dalam 5 baris. Lepas tu radas kedua. Okay, dah siap belum? Dah simple-simple je. Okay, awak tengok gambar tu, dah nampak dah. Warna larutan tu. Asal hijau. Lepas tu ferrum 3 dalam gambar rajah kedua warna perang. Okay. Semua dah siap ke? Salin dua-dua radas tu ke apa? Atas bawah ke? Atas bawah. Ya, betul. Okay, cikgu. Izani tuition. Apa tanya Izani?
Okay, dah belum? Okay. So, gambar pertama. Okay, ada banyak soalan boleh tanya dari gambar ni. Iaitu redox lah. Yang pertama, awak dapat soalan. Mesti tulis persamaan setengah untuk bahan yang diberi. Okay. So, kita akan tulis yang pertama. Kalau starting dengan BR2, awak akan berakhir dengan apa? BR minus. BR minus. So kalau start dengan molekul, awak akan berakhir dengan ion. BR minus, ion halida. Okay, so first step, balancekan bilangan. BR ada 2, so sini kena tambah 2. Okay, apa jadi pada nombor peroksidaan? Makin naik ke makin turun? Nah, Naik ke turun? Turun. Turun. Daripada berapa ke berapa? 1 ke -1. Okay, BR tu apa nombor peroksidaan dia? Kosong. Kosong. Sebab dia adalah molekul. So kosong. Okay, BR2. Okay, BR2 dia molekul. So tak ada apa-apa charge. So nilai dia kosong. Okay, BR minus negatif 1. Okay, maka kosong ke negatif 1 nombor makin menurun. So Leo ke 10? Leo. Leo ke 10? Nombor makin menurun. dan Okay, 10. Awak kena ingat balik. Kena recall balik. Disebabkan nombor makin menurun, makin berkurang. Awak ingat turun. Turun, penurunan lah. Okay, so dia adalah 10. Bila 10, maknanya awak kena terima elektron. So berapa cikgu nak letak? Okay, berapa cikgu nak letak kat sini? 1. Tambah berapa E? 1. 1 ke 2? Okay, sekarang tadi awak tengah buat okay ni, alamak. Okay, BR2 jadi 2 BR minus. Okay, sekarang dah tahu dah dia 10, so tambah kat sini. Okay, nak tambah berapa? Okay, bila awak nak letak elektron, awak akan tengok berapa total semua. Kalau kat sini nilai dia kosong. Okay, kat sini 1 negatif 1 tapi ada 2 kat depan, so negatif 2 lah. Negatif 2 ni untuk charge keseluruhan. So berapa cikgu akan letak kat sini? Berapa elektron? 2. 2 E. So awak guna kaedah mat. Okay, tadi mula-mula kita nak tengok turun ke naik. Awak kena tengok nilai 1 je. Bromin kosong sebab molekul. Bromin kat sini bukan negatif 2 tapi negatif 1. Nombor peroksidaan untuk seorang-seorang. Okay, bila nak tengok charge overall. Sebab tu cikgu akan buat negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. So baru awak letak elektron. Okay, untuk bawah. Okay, awak nak ambil ferrum 2 ke sulfat untuk buat persamaan setengah? Cikgu. Ya? Tak faham kenapa dia 10? Sebab nombor peroksidaan dia tadi. Okay, nombor peroksidaan dia tadi. BR2 kan tambah. Okay, nombor peroksidaan. Awak tengok bromin. Okay, bromin sini molekul. So nombor. Bila molekul, nombor peroksidaan kosong. Okay, kat sini ion. Berapa charge dia? Negatif 1. So, kosong ke negatif 1, nombor makin kecil kan? Nombor makin menurun. So, nombor makin menurun, dia adalah proses penurunan lah. Kalau nombor bertambah, peroksidaan. So, bila penurunan, 10 lah. Terima elektron.
Sebab tu awak letak sebelah baru sini. saya faham. Okay. So untuk ferrum 2, okay, awak tak ambil sulfat sebab sulfat tak ada colour. So kita akan ambil ferrum 2. So kalau awak starting dengan ferrum 2, dia akan jadi ferrum berapa? 3. 3. 3. 3. Okay. So sekarang nombor makin naik ke nombor makin turun? Naik. Kan? So dia adalah Leo. Oxidation. Leo lah. So berapa cikgu nak letak elektron? 2. 1. Okay, awak kena fikir macam mana nak jadi nombor paling kecil. 2, sini 3. So letak elektron kat sini lah. Nak letak berapa? Letak 1. So 3 tolak elektron, kan elektron bercas negatif 1, 3 tolak 1 dapatlah 2. So kena ingat elektron tu adalah 1 elektron negatif 1. So 3 tolak 1 dapatlah 2. Baru balance. Okay, sekarang perubahan warna. Okay, apa perubahan warna untuk ferrum? Hijau ke Hijau Perang. ke perang. Hijau ke perang. Ferrum 2 hijau, ferrum 3 perang. Okey, apa warna perubahan warna untuk bromin? Okey, bromin. Perang. Perang. Perang ke tak berwarna. Okey, yang ada minus-minus ni tidak berwarna. Okey, so untuk bromin, iodin, dia warna dia perang. Untuk klorin, warna dia kuning. Kuning apa Kuning pucat. Okey, untuk I minus, Cl minus, Br minus, semua tidak berwarna. Okey, jadi awak kena tengoklah awak guna bromin maka warna dia perang dan dia jadi Br minus tidak berwarna. Tolong catat perubahan warna ni. Okey, jadi kat sini banyak benda dia boleh tanya. Yang mana pengoksidaan, yang mana ejen pengoksidaan, yang mana perubahan warna, berapa perubahan nombor pengoksidaan. Maknanya dalam satu benda ni boleh dapat 10 markah esei. So awak kena faham betul-betul. Okey. Okey, dah belum soalan bawah ni? Cikgu nak pergi ke bawah. Okey, dah belum? Dah. Okay, so cikgu nak pergi ke bawah. Okay, dah. Okay, gambar ni. Okay, cuba buat persamaan setengah untuk ferrum 3. Persamaan setengah untuk ferrum 3. Okay, so kalau start dengan ferrum 3, dia akan berakhir dengan apa? Ferrum 2. Ferrum 2. Okay, nombor makin menaik ke nombor makin menurun? Menurun. Menurun. So dia adalah 10. Terima elektron. Nak terima berapa? 1. 1. 3 tolak 1 dapat 2. Terima 1 je lah. Sebab awak nak dapatkan nombor yang kecil kan? 2 lagi kecil. So 3 tolak 1 dapat 2. Okey, apa perubahan warna dia? Perang jadi hijau. Perang ke hijau. Okey, untuk zinc. Untuk zinc, okey, bila start dengan logam,
awak akan dapat ion logam. Zn2+. Okay, kecuali ferrum 3 dengan ferrum 2 sebab dia akan bertukar jadi kembar dia. Ferrum 3 jadi ferrum 2, 2 jadi 3. Tapi kalau logam lain, starting dia atom berakhir dengan ion dia. Kalau guna magnesium akan jadi Mg2+. Kalau guna cuprum jadi cuprum 2. Okay, so zinc berapa nombor peroksidaan dia? 1. Kosong. Kosong sebab dia atom. Kat sini positif 2. Okay, apa jadi pada nombor peroksidaan dia semakin Menaik. menaik ataupun bertambah. So dia adalah Leo. Okay, jadi cikgu nak tambah berapa elektron kat sini? Berapa dia nak lepas? 2. 2. So tambah 2E. Sebabkan awak kena jadikan nombor yang paling kecil kan. So positif 2 tambah 2E kosong lah. Dapatlah. So seimbanglah cas di kedua-dua belah ni. Okay, untuk zinc dia tak ada warna. So pemerhatian dia apa? Serbuk zinc larut. Serbuk zinc melarut. Tu je pemerhatian dia. Sebab logam jadi ion, so serbuk zinc melarut. Kalau tadi perang ke hijau, sekarang serbuk zinc melarut. Okay, semua dah siap salin? Dah. Okay, ni eksperimen, dia tanyalah apa ni? Soalan perbincangan sebab dia sebenarnya soalan eksperimen. Okay, so ni pun cikgu dah cerita tadi macam mana 2 jadi 3, 3 jadi 2. Okay, awak kena alert. Nombor naik peroksidaan. So dia Leo. Nombor turun penurunan 10. Cikgu, Ya? yang eksperimen tadi tu kurang jom. Apa nama eksperimen tadi tak perlu gunakan, soalan dia tak akan perlu menggunakan masat ke cikgu? Apa Alia? Menggunakan? Masat. Jadi soalan dia tak tanya macam mana prosedur semua ke? Oh, ada juga tanya prosedur. Tapi prosedur dia senang sebab mula kita sukat dulu. Sukat larutan ni lah. So bila kita guna tabung uji, kita sukat 2 je lah. Ni ayat dia ni. Ada juga tapi macam jarang-jarang. Tapi pernah lah ditanya dalam percubaan. Okay, dia eksperimen yang senang. Biasanya kalau SPM ni dia suka yang heavy-heavy lah. Ni agak senang sebab kita suka yang dalam tabung uji, lepas tu kita titik, lepas tu record pemerhatian. Tu je. Cuma dia ada tambah sikit panaskan campuran. Sebab nak bagi dia react lagi cepat. Lagi orang kata apa, kadar tindak balas dia lagi meningkat lah bila kita panaskan. Sorry, bukan tabung uji, tabung didih. Okay, ada juga cuma jarang. Okay, sebab dia punya step ni macam senang. Awak campur 2 ni, panaskan, lepas tu record pemerhatian. Okay, sekarang cikgu nak masuk. Okay, awak salin tajuk. Okay, tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Cikgu tengok. Letak. Dia punya ni. Dekat gallery.
Okey, sekarang ni awak dah sign tajuk. Okey. Awak salin dulu dia punya maksud. Apa penyesaran logam ni? Sampai sini. Okay, cikgu cuba cari dia ni jap. Short video. Okay, so apa kita buat? Penyesaran logam ni macam kan masa kecil awak pernah pernah main music chair. Kita main, lepas tu katalah awak nak merebut benda tu, katalah dia kan yang menang orang yang duduk dulu kan. Katalah masa muzik berhenti tu ada 2 orang. Ada satu kursi tu 2 orang yang nak duduk. So biasanya kalau orang yang dah duduk dulu tu besar, biasanya kalau yang seorang lagi tu mesti akan, katalah ada kursi, ada seorang yang besar atau ada seorang lagi kecil. Nak duduk tempat yang sama. So maknanya yang besar ni confirm menang. Dia mungkin boleh tolak kan yang kecil ni. So benda tu adalah menyesalkan. Orang besar ni menyesalkan yang kecil ni. Jadi penyesaran logam ni macam dia bertukar displace BI dia. Penyesaran logam dilakukan dengan awak ambil satu logam, letak dalam larutan garam logam lain. So dia ada rule dia, logam yang lebih elektropositif berupaya menyesarkan logam yang kurang elektropositif dari larutan garamnya. Awak dah salin belum sampai sini? Dah. Saya belum. Cepat Apa, cikgu boleh teruskan? Sekejap. Kat sini awak kena ingat satu siri sebab kita nak tahu siapa elektropositif, siapa kurang elektropositif. Dia ada syarat. Masa form 3 kita belajar kalau nak kahwin mesti ada cicir zamrud. Itu adalah siri kereaktifan logam. Awak panaskan logam nak tengok siapa yang lagi power kan. Sekarang ni nama siri ni disebabkan kita tak ada panas, kita cuma guna larutan je. So nama dia adalah SEK. Siri Elektrokimia. Siri Elektrokimia. So SEK ni lebih kurang macam dulu tapi ada perubahan sikit dari segi susunan. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hingga cucu anak. Ada sedikit perubahan. So ini awak kena hafal. Kalau tak hafal memang tak tahu siapa boleh siapa tak boleh. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan hingga cucu anak.
Okay. So siri ni disusun mengikut ke elektropositifan. Okay, apa maksud elektropositif? Okay, dia adalah gabungan dua perkataan. Okay, awak salin dulu siri tu dekat nota awak. Pasal awak salin pula apa maksud elektropositif. Okay, dalam bahasa biasa kita elektropositif ni duduk atas. Okay, so maknanya siapa duduk atas ni dia macam berkuasa lah. So dia boleh sesarkan logam yang kat bawah. Okay. Logam yang lebih elektropositif. Lepas tu awak salin pula apa maksud elektropositif. Okay, elektropositif adalah gabungan dua perkataan. Elektron, positif. Okay, macam mana ion tu jadi positif? Dia terima elektron ke dia lepas elektron? Lepas. Sebab kan elektron tu negatif kan. So kalau lepas awak jadi makin positif lah. Okay, jadi elektropositif ni adalah kecenderungan atom melepaskan elektron menjadi ion positif. Okay, itu maksud elektropositif. Okay, so awak kena ingat elektropositif ni duduk di atas. Lebih elektropositif maknanya duduk di bawah. Kurang elektropositif duduk di bawah. Okay, so syarat dia berkuasa kau menang. Tu je dia punya battle dia. Kalau dia berkuasa, dia boleh tolak lah yang kurang berkuasa tu. Okay. So sekarang kita nak tengok. Okay, siri ni awak dah salin? Siri elektrokimia ni? Dah. Okay, jangan guna siri yang kita belajar form 3. Mesti ada cincin zamrud tu tak guna untuk ni sebab kita tak panaskan. Kita cuma campur logam dengan larutan je. Okay, so maksud elektropositif salin. Okay, kita nak check betul ke eksperimen ni jadi. So kita check kedudukan. Okay, kita tengok zinc. So zinc duduk sini. Okay, zinc duduk kat sini kan. Okay, lepas tu kuprum. Okay, disebabkan zinc duduk atas, maka zinc boleh sesarkan kuprum. Dia kick kuprum ni keluar. Okay, so maknanya awak ingat macam ni. Syarat dia, ada ruang tak? Okay, zinc tambah kuprum nitrat. Okay, zinc duduk atas. Zinc lebih elektropositif. So dia boleh kick kuprum ni keluar. Okay, so zinc ni macam orang ketiga. Dia akan kacau satu couple. Dia keluarkan kuprum tu. Dia ganti kat situ. So awak akan dapat produk dia. Kuprum dah terkeluar. Cu. Okay, zinc nitrat. Okay, so syarat dia kalau nak buat penyesaran logam ni, dia kena duduk di atas. Duduk di atas elektropositif. Faham tak? Okay, apa jadi contoh yang cikgu bagi? Kalau kuprum tambah zinc nitrat, boleh tak jadi? Kuprum tambah zinc nitrat, boleh jadi tak? Tak. Tak. Sebab apa? Sebab zinc lebih atas daripada kuprum. Zinc lebih elektropositif ataupun awak nak cakap kenapa tak jadi? Sebab kuprum kurang elektropositif berbanding zinc dalam siri elektrokimia. Maka tindak balas ni tak akan jadi. Okey. So ini pun kita kena buat sebab dia banyak sangat pemerhatian. Sekejap. Padang dulu. Kita try tengok.
Di tengah loading. Cikgu boleh buka kok. Okay, awak boleh nampak tak? Cikgu buka satu Nampak. Nampak. Tapi kecil. So asalnya logam tu kecil je, dia kecil je sebab ni bukan video, dia GIF. Okay. Tengok asalnya dia adalah logam ni, logam. So itu adalah zinc. Okay, tengok perubahan warna larutan. Sebelum biru, selepas tak berwarna. Okay, yang perang ni kuprum. Biru. Tengok betul-betul. Tengok sebelum biru, biru macam hijau gitu. Lepas tu tak ada warna. Yang satu lagi. Okay, awak tengok ni Okay, ini adalah kuprum. Lama pula ni loading ni. Sekejap. Okay, sekejap yang tu loading. Tak habis-habis. Okay, tak apa-apa. Kita tengok dulu yang ni. Okay, sekarang awak salin rajah. Salin rajah je. Salin rajah. Okay, salin rajah. Bawah rajah tu buat persamaan kimia seimbang. Zinc campur kuprum 2 nitrat. Salin rajah buat persamaan kimia seimbang. Buka-buka. Okey, bawah rajah tu awak buat persamaan kimia seimbang. Okey, dah belum? Apa persamaan seimbang dia? Zinc tambah kupra CuNO3 tu, so awak dapat okey, apa persamaan kimia seimbang? Zinc nitrat tambah Cu. Zinc nitrat tambah Cu. Okey. Okey, zinc tambah kuprum nitrat. Okey, persamaan ni jadi sebab zinc duduk atas. So zinc boleh sesarkan kuprum. Okey, so awak tukar pasangan. Zinc akan jadi Zn2+.
Cuprum Cu2 plus. NO3 minus. Okay, tukar pasangan awak akan dapat zinc nitrate ZnNO3 2. Cu2 plus tukar kepada logam lah Cu. Okay, lepas tu kita balance. Dah balance belum? Dah. Dah kan? Okay. Dah. Sekarang ni refer pada yang GIF tadi. Okay, apa pemerhatian yang kita boleh nampak daripada benda ni? Yang pertama apa? Okay, yang pertama awak nampak perubahan warna larutan. Warna. Daripada asal Warna bentuk biru kepada biru jadi perang. bukan perang tu betul. Okey, cikgu nak Ya. warna larutan. Yang- Asalnya biru kepada Tak hilang berwarna. warna, tak berwarna. Okey. Jernih. Jernih. So, pemerhatian pertama yang awak boleh buat, biru, larutan warna biru bertukar menjadi tidak berwarna. Okey, so siapa yang biru kat sini? Zinc ke cuprum 2 nitrat yang biru? Rasa-rasa awak siapa yang biru? Cuprum. Okey. Cuprum. Ingat Cu2 plus. Cu2 plus warna dia biru. Cu2 plus warna dia biru. Yang awak dah buat eksperimen garam warna biru tu, itu adalah Cu2 plus warna biru. Okey. Jadi pemerhatian pertama, pemerhatian yang kita nampak. Warna yang nombor 1, warna biru larutan cuprum 2 nitrat menjadi tidak berwarna. Tidak berwarna. Okey, yang kedua, apa lagi awak nampak tadi? Apa jadi pada warna logam yang last dapat tu? Apa warna logam yang last awak dapat tu? Perang. Logam yang Perang. perang. Okey. So, Perang. siapa yang perang? Siapa yang perang? Zinc ke? Okey, yang ni tadi dah tahu warna biru. Zinc nitrat. Okey. Zinc ke cuprum yang warna perang? Cuprum. Zinc. Cuprum. Zinc. Cuprum ni dia special. Kalau cuprum 2, cuprum sulfat, cuprum nitrat, cuprum klorida warna biru. Kalau dia seorang-seorang je, dia warna perang. Ini yang warna perang. Okey, jadi nombor 2, pepejal perang terenap. Terenap tu maknanya benda tu melekat. Melekat. Ataupun terbentuk. Boleh lah. Okey. So biru menjadi tak berwarna tadi. Cuprum 2 nitrat biru, zinc nitrat yang tak berwarna. Okey. Nombor 2, pepejal perang terenap. Okey. Yang ketiga, apa awak nampak pada logam asal ni? Zinc yang asal. Mana pergi? Jadi Yang asal. Hilang. minus. Dah habis dah. Bukan? Dah. Habis dah. Saya lalang Okey. saya join je lah. Ni nak habis dah ni. Okey, apa yang daripada zinc? Asalnya ada, lepas tu hilang. So kita nak tulis apa? Pemerhatian dia. Hilang. Hilang. Okey. So Jadi sebut kan. Tahu. jadi sebut hilang tu kita tulis melarut. Bahasa sains dia. Zinc melarut ataupun dissolve lah. Ini adalah benda yang bila cikgu buat pemerhatian ni yang kita nampak. So awak akan nampak warna biru menjadi tak berwarna. Pepejal perang terenap. Zinc melarut. So itu adalah pemerhatian. Yang ni sampai ke sudah loading.
Okay, so yang kita nampak tu adalah dia punya pemerhatian. Okay, nanti kalau kita nak bagi inference, awak kena bagi sebab. Kenapa dapat logam perang? So apa yang terbentuk? Okay, tak apa, awak salin ni dulu. Okay, dah salin Elektrokimia sampai ke nombor elektrolisis 3. ke? Elektrolisis. Elektrolisis Okay, okay. Ya, Nek. Kimia lah, madu. Ya tu, Lagi Nek. apa aku Bukan yang- bio. Bukan bio, Nek. Aduh, Nek. Mana dah? Awak tu siapa Izan ni? Cikgu kimia. Oh, tu Syekh Kimia dengan mas saudara awak. Macam mana cikgu tahu? Yelah, hari tu awak pernah cerita. Baik, cikgu. Memori cikgu bagus Saya cerita tak lepas saya rasa. Biasa. Tahun lepas tak lama, Nek. Betul lah. Okay, so tadi Tak apa, Nek. sama ada kita kata biru menjadi tak berwarna ataupun semakin pudar. Mana-manalah dia diterima. Okay, lepas tu kita tengok pepejal perang kan. Benda ni terbentuk warna dia perang. So pepejal perang terenap. Okay, lepas tu kepingan zinc menipis ataupun cikgu tulis tadi zinc melarut. Mana-mana dua-dua betul. Okay, sekarang bila nak bagi inference sebab ni apa yang awak nampak. Okay, inference adalah sebab kepada pemerhatian. Kenapa kita dapat macam tu? Apa sebab dia? Okay, so benda ni penting lah bila awak dapat, awak nak jawab kertas 3 nanti pun mungkin ada dia selit-selit. Apa inference? Okay, warna biru. Kenapa makin pudar? Okay, sebab yang bagi warna biru tu adalah Cu2+. Kepekatan ion Cu2+ semakin berkurang. Okay, so awak salin ni. Okay, pepejal perang terenap. Okay, so perang tu siapa? Perang tu adalah, kenapa warna perang? Ya, sebab pepejal kupram terbentuk. Yang kita nampak warna perang. So perang tu apa? Perang tu adalah kupram. Okay, kepingan zinc menipis ataupun melarut, zinc melarut. Okay, atom zinc mengion lalu membentuk ion Zn2+. Okay, so boleh ambil ni. Okey, atom zinc akan membebaskan 2 elektron membentuk Zn2+, zinc dioksidakan. Okey, tadi kita dah tengok dah kalau kita guna zinc berakhir dengan Zn2+. Okey, nombor peroksidaan dia kosong jadi positif 2, Leo. So tambah 2E. Leo. Okey, untuk kupram, kalau guna Cu2+, tambah 2E jadi Cu. So dari nombor peroksidaan dia dari 2 jadi kosong. So 2 jadi kosong. So nombor dia makin turun, dia adalah 10. Okay, so kita akan stop kok sampai sini. Sekejap, cikgu tengok. Okay, awak dah salin dia punya inference yang cikgu garis je. Awak salin dulu yang cikgu garis je. Okay, semua dah siap? Jawablah.
Okey dah. Cikgu nak kita akan stop sampai sini lah. Okey. Okey, ini adalah persamaan setengah dia. Okey, ini adalah benda baru. Okey, ini kalau dulu kita belajar dekat matrik lah ni. Benda ni. Ni dia dah masukkan di form 5. So okay. So kita stop dulu sampai sini. Sebab ni pun benda baru. Okay, ni pun benda baru. Banyak benda baru awak ni. Okay, nanti cikgu bagi latihan sikit dekat GC Awak nanti buatlah dalam, sebab dia tak ada latihan yang spesifik ni untuk satu topik ni. Cikgu tengok modul dulu. Okay, buat dalam buku tu jugalah. Tapi mungkin esok-esok lah cikgu upload dekat GC. Okay. So kita stop sampai sini. Thank you semua yang hadir. Okay, sebulan lagi awak berjuang. Lepas tu baru kita bersemuka balik. Ramai benar datang ni, sampai lebih. Macam 37? Macam multiply. Banyaknya Muhaimin. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Akik telinga saya. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Apa nak ambil? Sama-sama semua. Terima kasih. Sama-sama. Halal. Bye. Baik cikgu. Jumpa cikgu. Jumpa cikgu nanti. Diamlah Hakim, keluarlah Hakim. Diamlah. Diam. Bye. Kau masuk lambat. Aduh Nep. Cikgu Amir mana cikgu Amir? Jangan lupa perjumpaan Koko esok. Ada. Jangan caw juga, saya tak pergi. Amir tidur, Alhamdulillah. Dah. Okay. Bye kak. Bye. Bye-bye. Bye cikgu. Husna jangan keluar. Kau nanti tidur. Tak. Okey. Weh, 2 orang. Yes. Do podcast stuff. Tak, serius lah ada keluar. Aku tak percaya. Weh, serius lah kau tengok juga cerita. Aku nak tengok. Aku tengok benda Aku tak tahu, aku tengok je sebab aku baru je tahu. Sebab aku tak tahu pula movie tu ada kat YouTube tau sebab selalu aku Zara ada dekat app lain ni. Bini tak ni kat YouTube pun ada dah. Sebab aku ingat kan macam YouTube tu dia macam takut cover dia macam miracle sekali tengok nanti cerita lain. Tu aku tak suka tengok YouTube movie tu. Ya. Kadang-kadang macam tu.
Weh, tak sangka dong kau minat cerita tu. Sekejap. Ha? Kau nak presentation tengok cerita tu ke boleh? Apa tadi aku cakap? Sorry aku